Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Alhamdulillah, kita sekalian pada sama-sama meneruskan kajian kita, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Sampai di muka surat 43 hadis 609. Muka surat 43 hadis 609. An Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man ta'arra min al-layl فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي." Sampai situ tuan-tuan. Welcome. Ini baca awla ustajib la fa inna Allah wa salla qabilan ada. Itu tak payah baca tu. Jadi sampai dah mana? Sampai muka surat 44. Bilang daripada bawah 1 2 3. 3 baris daripada bawah. Allahumma ighfirli. Jangan silap doa. Ustaz, saya baca doa ni betul tak? Allahumma ighfirli salasa marrat. Allahumma ighfirli salasa marrat. Salasa marrat tu makna ulang 3 kali. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ulang 3 kali. Salasa marrat tu makna ulang 3 kali. Dia seulang Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Dia baca Allahumma ighfirli salasa marrat. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ulang 3 kali. Tu tak betul tu. Jadi sampai Allahumma ighfirli. Jadi kalau yang ni tuan-tuan kita kena hafal. Apabila disebut dalam hadis Bukhari, hadis itu hadis sahih. Semua ulama ittifaq kata hadis Bukhari ini hadis sahih. Jadi tuan-tuan hafal ya. Dia kata diberitakan oleh Ubadah bin Samit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, yakni sesiapa bangun tengah malam lalu dia membaca, dia baca. Jadi tuan-tuan bangun tengah malam tu, bangun solat tahajud lah. Kita buat nak panas sikit, bukan cakap bangkit lah. Bangkit tengah malam, kita set jam tu. Set jam bunyi pukul 3, lepas tu kita bangkit baca doa ni, la ilaha illallah. Dah bukan macam tu. Maksud dia siapa bangkit solat tahajud, lepas solat tahajud dia baca ni. Dia mula tak mana? Muka surat 44 baris atas tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sekat tu, stroke sekat tu. Lepas tu alhamdulillah wa subhanallah wa la, dia mula kita mula subhanallah kan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dia mula alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tak kita kalih lebih kurang kita nak ucap subhanallah walhamdulillah pun ataupun alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu summa qala tu jangan baca lah. Summa qala tu summa ada kemudian, qala berkata, kemudian hendaklah dia berkata. Jadi tak tu jangan baca lah. Summa qala tu jangan baca. Kita tak tahu mana tuan-tuan, kalau ada pen, ada anak panah,
wala haula wala quwwata illa billah. Lepas tu buah nak panah ke bawah, Allahumma ghfirli. Sampai tu. Saya ulang lagi. Daripada bawah atas. Ni apa tuan-tuan, apa? Jangan dengar saja, dengar tak jadi. Tak asah pisau, siapa asah pisau maka tajam. Ambillah pengasah dan pisau dan asah dia. Kita duk tengok, duk perhati. Bila tak tajam. Dia kena ambil pengasah, asah baru dia tajam. Ni pun kena tengok, hafal dan amal. Apa dia? Pula sekali lagi saya baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qomah tu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Stroke kat tu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghfirli. Okey, tahajud jangan lupa bacaan. Dah senang ya. Kalau printer ada 3-in-1 kan. Boleh print, boleh copy apa-apa tu, ataupun Wahab buat apa photostat kita sini, photostat itu boleh pakai. Lepas tu kalau kita nak tahajud 4 blok baca. Kalau nak ambil buku Bukhari ni tebal sangat, jadi kita photostat lah. Photostat boleh pakai senang. Okey. Apa dia tu? Fadilat dia apa dia tahu? Apa dia tuan-tuan? Kita baca fadilat dia. Kita tengok makna dia, muka surah 44 dalam kurungan tu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya sajalah kekuasaan dan miliknya sajalah segala puji. Dan dia berkuasa atas segala-galanya. Segala puji hanya milik Allah. Maha suci Allah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Dan Allah Maha besar dan tidak ada daya, tidak pula kekuatan melainkan hanya milik Allah. Kemudian dia melanjutkan, wahai Allah, ampunilah kiranya aku. Jika dia mendoa, diperkenankan doanya. Ini yang penting tu, tuan-tuan garis tu. Ini beda orang alim dengan orang tak alim kan. Ada orang tu doa pagi, petang, siang, malam, Tuhan tak makbul. Pasal apa? Pasal dia guna doa-doa yang, ya Allah ampunkanlah dosaku. Doa banyak tahun dah, lambat makbul. Tapi ada hamba Allah tu, dia doa lebih kurang minggu ya Tuhan makbul. Pasal apa? Ni dia guna Ismul Azam. Ni Ismul Azam ni. Dia doa, ya Allah ya Tuhanku. Dia berdoa, balbulkanlah permintaan aku ya Allah dengan berkat kalammu, dengan berkat Ismul Azammu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, dengan berkat Ismul Azam ini ya Allah, kau makbulkanlah doa aku ya Allah. Seminggu ya doa makbul tu. Lepas tu dia doa hampir setahun dah. Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Itu beza orang alim dengan orang tak alim. Lepas tu kena mengaji. Nak bagi alim kena mengaji, kena mengadah. Nah, hadir ke kuliah selalu, insya-Allah baru dia alim. Tak ada shortcut dalam pindah, tak ada. Diperkenankan doanya jika dia mengambil wudu lalu dia solat, diterima Allah solatnya. Jadi dia guna ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cantik sikit, muatai fahmah, dia nama dia Ismul Azam. Ismul Azam ada banyak. Ismul Azam ada banyak, ni salah satu daripada Ismul Azam. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat, anak-anak masuk universiti ke, anak masuk ICU ke, ada masalah apakah, kita doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah aku taqabbalkanlah mintaku ni ya Allah dengan berkat Ismul Azammu, iaitu dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Itu nama ni salah satu daripada Ismul Azam yang Nabi kata kalau kita doa Allah Ta'ala makbulkan permintaan. Okey. Hadis yang seterusnya, ini tuan-tuan nak ramai. Baca sampai kemudian bagi tahajud, lepas bagi salam apa tu, baca dengan doa ni dah Allah syaitan. Kemudian kita tengok hadis 610. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya saudaramu Abdullah bin Rawahah tidak pernah berkata kotor, mengulangi ucapannya. Saudaramu Abdullah bin Rawahah tidak pernah berkata kotor. Kita tengok dia punya matan bahasa Arab. An Abi Hurairah wa huwa yaqussu fi qasasi wa huwa yadhkuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhan lakum la yaqulu rafas, yakni bidzalika Abdullah bin Rawahah. Okey. Dia kata Abdullah bin Rawahah ni tidak pernah berkata kotor. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak catat sikit apa maksud berkata kotor? Maksud dia perkataan yang tak elok. Perkataan yang tak elok. Saya biasa Ustaz Mahathir kawan saya tu, dia meninggal dunia di Langkawi. Dia kena belah Mak Rempit belah betul lari. Dia meninggal dunia. Sebelum tu dia masuk ICU, dia hospital Rostak. Jadi kami pakat pi lah. Pakat pi dia sana yang pakat pi. Sambil nak tunggu masuk. Tapi boleh masuk seorang-seorang, dua orang macam tu lah. ICU kita faham lah kan. Sambil nak tu kita belilah apa ayam di luar tu. Seorang mak dengan anak dia. Dia tengah tu, dia tahan bimbit ayam. Tu anak biasalah, budak umur 13 tahun, 12 tahun dia tu, dia dua kali. Dalam dia kata menatang boy. Haram jadah. Oh ya Allah. Jadi tuan-tuan, malang lah kalau kita dapat mak dia tak mengaji ni. Anak tu besar ni jadi menatang dengan berkat doa mak dia. Pasal dia sebut menatang. Tuan-tuan elok nanti ni, dia pun semakin tua, anak pun semakin membesar. Anak dia buat lebih kurang, dia tahu lah hang jadi lagu ni. Ni berkat mak dia doa, dia menatang. Jadi dia kata Abdullah bin Rawahah tak pernah berkata kotor. Maksud dia benda-benda yang kata-kata benda yang tak elok. Okey. Di sekolah orang cabut banyak. Kita 5 kan, kita 5, kita 4. Kelas-kelas belakang cabut. Kata Allah. Jadi tuan-tuan, sampai kadang-kadang awak hang kata lagu ni. Tak malu kah mak pak hang kata macam tu? Kawan dia kata, mak pak dia pun macam saya, dia rumah kata lagu tu. Jadi tuan-tuan kena latih kita sebagai seorang ayah, jangan keluar kata-kata yang kotor. Sebagai seorang mak, jangan keluarkan kata-kata yang kotor. Anak akan turut nanti. Nauzubillah min zalik. Okey, Abdullah bin Rawahah dia kata apa? Dia syair. Dia kata apa? Wa fina Rasulullah yatlu kitabah idan syaqqa ma'rufan min al-fajr sati'un. Itu bahasa Arab dia. Di samping kita Rasulullah yang membaca kitab dikala fajar yang dikenal terbit bersinar, kita lihat petunjuk sesudah buta. Pasal 45. Kita yakin perkataannya benar. Pada malam hari beliau tidur hanya sebentar ketika orang musyrik tidur nyenyak. Tuan-tuan tengok yang orang yang mengaji syair no? Kita ingat kita mengaji syair, dia tengok pantun, dia tengok rima belakang dia. Wa fina Rasulullah yatlu kitabah ruha idan syaqqa ma'rufan min al-fajr sati'un. Artinya huruf ain. Arana al-huda ba'da al-'ama faqulubuna, dia huruf nun, bihi muqinatun annama qala waqi'un. Jadi huruf ain balik. Yabitu yujafi jambu an firashihi ha idza istaqallat bin musyrikin al-madaji'u. Huruf ain balik. Macam kita ada pisang emas dia bawa belayar, huruf ar. Masak sebiji di atas peti, huruf ai. Hutang emas boleh dibayar, huruf ar. Hutang budi dia bawa mati, huruf ai. Dia rima apa? Rima belakang. Jadi sajak-sajak dia pun dia rima belakang yang sama. Okey. Hadis 611. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat Aisyah. Sesudah itu beliau solat 8 rakaat. Jadi sini dalam riwayat dia 8 rakaat. Setelah itu 2 rakaat sambil duduk, 8, 9, 10. Kemudian beliau solat lagi 2 rakaat antara azan, jadi 2 lagi. Jadi 10, 12. Antara azan dan iqamah, dan beliau tidak pernah meninggalkan yang 2 rakaat belakangan itu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah itu beliau solat 8 rakaat, setelah itu dia solat 2 rakaat sambil duduk. Kenapa sambil duduk tuan-tuan? Ini semua dah sakit.
Ini hampir kewafatan Rasulullah SAW. Tahun dia nak wafat tu. Jadi dia solat sambil duduk sebab tak rakat dah. Kemudian beliau solat lagi 2 rakaat antara azan dan iqamah, dan beliau tidak pernah meninggal 2 rakaat belakangan itu. Saya baru dapat satu contoh jumpa kawan tadi sembang kata yang kita kata cikgu Ilyas yang balik haji, balik Mekah tu. Dia sakit, dia tak larat. Dia nak pergi sembahyang di masjid, suruh bini dia hantar. Tidak ada awak kereta ni pergi. Suruh bini dia hantar pergi sembahyang. Sekali bini main pergi, baca bini hantar. Oh, jaga sampai solat jemaah dia jaga sampai teratur. Sebab tu Allah Ta'ala muliakan dia. Okay. Tengoklah. Kemudian hadis Rasulullah SAW ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami solat istikharah untuk segala urusan, seperti dia mengajarkan kepada kami surah Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kepada kami solat istikharah untuk segala urusan, seperti dia mengajarkan kepada kami surah Al-Quran. Jadi tuan-tuan, atas itu kosong, kita tulislah solat istikharah. Solat istikharah. Jangan tinggal tuan-tuan. Nak buat kerja apa-apa yang penting solat istikharah. Itu amat penting. Istikharah itu makna apa? Supaya Allah Ta'ala pilih. Bukan kita pilih. Supaya Allah Ta'ala pilih. Ya Allah, engkau tolong pilih kat aku. Itu maksud dia. Solat istikharah. Kita serah kat Allah Ta'ala. Kita nak beli apa? Macam saya nyari lah, saya nak beli handphone, saya tak kerti bab handphone ni, tapi di sekolah tu cikgu Mursyidi dia cukup terror bab handphone. Pasal apa? 3-4 bulan kali tukar. Kelak baru tukar, kata ni gila tu. Tapi guna dia, alhamdulillah lah. Kalau kita nak beli handphone, cikgu Mursyidi, saya nak beli handphone, cikgu Mursyidi tolong abang tak macam jenis mana bagi. Dia tolong recommend bagi. Nak beli kamera, semua pergi tanya dia. Hari itu saya beli power bank. Tuan-tuan beli power bank 300 lebih, 320. Lepas itu baru abang dia. Sebenarnya nak beli tu saya telefon dia tapi tak dapat. Bila power bank cas handphone tu 320. PP tanya dia, kata ustaz saya boleh dapat 110 dia kata. Allah. Jadi tuan-tuan nak abang kata beza orang ahli dengan orang tak ahli. Orang tahu dengan orang tak tahu. 110 ya dengan 320. Saya tengok dia punya power, dia punya power sama, jenis sama, semua sama. Ya Allah, 320 dengan 110. Jadi tuan-tuan, kita serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ahli. Dia maha mengetahui. Okay. Kita cara dia buat macam mana? Lepas tu saya ada orang bertanya dia, Ustaz, untuk apa pasal kursi tu dia istikharah tak? Sebelum dia nak lantik ketua terus angkatan tentera tu. Tu saya tak tahu nak kata. Nak lantik ketua terus angkatan tentera tu dia istikharah dulu dah. Kata dah. Jadi tuan-tuan, kita solat istikharah, kita serah Allah Ta'ala. Hang dulu pilih ya Allah. So Allah Ta'ala pilih. Mengajarkan kepada kami surah Al-Quran. Sabda beliau, apabila seseorang kamu hendak melakukan sesuatu pekerjaan, lebih dahulu hendaklah ia solat 2 rakaat yang bukan fardu. Solat 2 rakaat yang bukan fardu. Kemudian membaca doa. Doa datang mana? Tu. 1, 2, 3. 3 baris daripada bawah. Bilang daripada bawah. 1, 2, 3. 3 baris daripada bawah. Allahumma inni. Tu. Ambil tangan tu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Tuan-tuan tolong stroke. Dia tak faham bahasa Arab, tolong stroke bagi. Tak kira berhenti. Tak betul lah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Stroke. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Tuan-tuan jangan ambil au qala ajili amri wa ajilihi. Tu jangan ambil tu. Jangan ambil tu, jangan ambil.
Tuan-tuan ambil tak mana? Terus. Hak baris bawah tu wa aqibati amri, last sekali kita strok, lepas tu satu baris bawah tu tuan-tuan tinggal. Tinggal terus. Kemudian tuan-tuan ambil baris hak bawah pada dia, faqdurhu li. Faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fih. Tak apa, tak saya baca sekali lagi. Tak saya baca sekali lagi. Tak apa, kita baca dulu. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, strok kat tu. Au qala tu jangan ambil. Au qala fi ajili amri wa ajilihi tu jangan ambil, yang tu jangan ambil. Terus ambil pada fasrifhu anni wasrifni anhu waqdurhu li al-khair haitsu kan summardini sakat tu. Qala wa yusammi hajatahu tu jangan ambil. Okey, saya ulang sekali lagi. Daripada mula. Jangan salah tu. Jangan salah. Macam orang baca bahasa Melayu tak tahu kan. Makan roti mengali bawah rumah. Makan roti mengali. Dapat cicah atau roti mengali tu bawah rumah. Tapi dia wakaf tak kena makan roti mengali bawah rumah. Makan roti mengali bawah rumah. Tu wakaf tak kena. Betul, kalau wakaf bahasa Arab tak kena, jadi lagu tu. Okey, saya sekali lagi saya baca. Muka surat 45 tadi mula balik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Lepas itu terus ambil faqdurhu li wa yassir li summa barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Au qala tu jangan ambil no. Au qala fi ajili amri wa ajli tu jangan ambil. Lepas tu kita terus sambung fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khair haitsu kan thumma ardini. Tu sampai dekat tu. Ini doa istigharah. Doa istigharah. Boleh ni untuk istigharah. Boleh tak kita rekah diri? Boleh lah kita rekah diri, tapi dia tak apa nak apa. Tak apa nak elok lah rekah diri. Macam orang belajar ilmu kelawang lah. Tak kelasi kapal belajar ilmu kelawang lah. Elok kapal nak tenggelam, dia akan keluar sayap daripada apa? Akan keluar sayap daripada badan dia, kemudian dia terbang keluar. Itu orang belajar ilmu kelawang. Tapi dia kena bertapa dalam gua, kemudian dia kena makan selama beberapa bulan tu, makan sayap kelawang. Sayap kelawang. Tu ilmu tu belah Jawa banyak. Banyak orang kelasi kapal dia untuk ilmu tu. Kelasi kapal. Okey, komando Indonesia yang TLDM nya tu memang dia belajar ilmu tu. Tapi dia ada jampi yang diperturunkan daripada generasi ke generasi. Taklah rekah diri. Macam tu juga ni solat istikharah ni, boleh tak kita nak rekah diri? Boleh, tapi dia tak apa nak elok lah. Kalau hak ni dia piau punya mai pada apa? Mai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok dia punya makna. Wahai Allah, muka surat 46. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu Engkau, dan mohon kuasa kepada Engkau dengan kekuasaan Engkau, dan aku meminta kepada Engkau kurniamu yang maha agung. Sesungguhnya Engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Kemudian perenggan yang berikutnya, dan Engkau maha tahu sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau maha tahu segala yang gaib. Kemudian perenggan yang berikutnya, wahai Allah, jika menurut pengetahuanmu pekerjaan ini baik bagi agamaku, bagi kehidupanku dan akibat kesudahannya, maka berilah aku kesanggupan untuk melaksanakannya, serta mudahkanlah dia bagiku, kemudian berikan berkat bagiku padanya. Dan jika menurut pengetahuanmu pekerjaan ini tidak baik bagi agama, kehidupan serta akhir kesudahannya, maka singkirkanlah dia dariku,
dan jauhkanlah aku daripadanya, serta tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya, kemudian redailah dia bagiku. Tuan ni besar, dia amat besar, dan dia punya power cukup hebat. Power dia cukup hebat. Siapa buat tahu, siapa tak buat dia tak tahu. Contoh anak kita orang masuk, saya bagi contoh senang lah. Kita ada anak perempuan, betul 3 orang masuk. Seorang engineer, seorang doktor, seorang apa tak ada kerja. Seorang engineer, seorang doktor, confirm lah apa. Memang minta kalau boleh tu nak pergi doktor tu. Ya doktor tu, seorang tu tak ada kerja. Kita pun buat istiqarah. Allahu Akbar. Buat malam pertama mimpi tak ada kerja tu. Tak ada kerja tu jadi menantu kita. Buat malam kedua, hak menantu, hak yang tak ada kerja tu juga main. Buat malam ketiga tak ada kerja agak. Buat malam ketujuh, main hak tak ada kerja tu juga. Kita pun gaguh kepala lagu mana mak hang. Kita tak sah biar doktor tu. Biar doktor tu ni mimpi setiap malam hak tak ada kerja. Hak bini kita kata ambil doktor tu tak sadok kira lah baik sekolah tu ambil lah. Hak tu apa saja aja kita buat sonok aja kok naik doktor tu. Kalau tak naik doktor tu kita abaikan kalau ada tu. Jadi tuan-tuan jangan bila Tuhan nak bagi petunjuk, ikut petunjuk yang Allah Ta'ala bagi. Ikut petunjuk yang Allah Ta'ala bagi. Boleh? Nampak. Macam ada orang tu tahu, Ustaz, saya ni tunang kau tu, saya tak kenal, saya kenal dengan orang lain. Tapi tiap-tiap kali dia pegang handphone, buat sekolah nampak muka kau tu. Lepas tu duduk tengok ni. Ya Allah, kalau betul ada di jodoh aku, bagilah telefon aku, ya Allah. 5 minit, kemudian terus telefon. Lepas tu terima. Padahal dia kenal dengan orang lain. Dapat orang lain juga. Lalu terima juga. Dan kesudahannya memang baik, tuan-tuan. Bila kita serah kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ya Allah, Tuhan, hang tolong pilih kat aku. Dan dia bagi alamat kita. Bila dia bagi alamat kita, Allah Ta'ala kata, hak ni lah yang baik untuk hang. Hang terima lah dia, hang pilih lah dia. Kalau hang pilih lain daripada hak tu, aku berlepas tangan. Macam kita pergi tanya orang tu kan, itu nak tunjuk Ustaz jalan Nabi ke mana tu. Tapi saya nak pergi Nabi mana? Tapi baling lah. Tempat mana kita buat bagi alamat, dia tak hampir dulu ni. Kita apa sampai. Tapi dia kata hang jangan pergi jalan belah kiri tu. Jalan belah kiri tu, hampir jalan belah kanan. Apa cerita pun jalan belah kanan. Kita pun sampai tu tengok jalan belah kanan tu lepak. Sayang kereta baru basuh kan. Tengok belah kiri ni cantik kan. Pun tak apa, pergi belah kiri tu dia gajah dua tengah jalan. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala pun macam tu. Cuma sekarang ni ada orang dia bertanya, Ustaz, adakah setiap sekolah tu akan ada alamat? Tak. Tak semestinya akan ada alamat. Ada kadang-kadang tuan-tuan tidak ada alamat. Okey. Ada orang buat macam ni, dia buah orang bantai. Dia bawa anak dia 3 orang minta kan doktor, dia bawa Mae, betul Umar, betul bawa Pak Rusdi, betul dia bawa lawah bantai. Lepas tu elok habis sekolah apa orang tu dia tidak pergi esok abah tengok kan, abah tengok aduh tak pakai lagu tu. Abah tu dah tu tak pakai, tu kita sendiri. Macam ni tuan-tuan, kita buat istiqarah, Allah Taala akan bagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, Allah Taala bagi alamat. Alamat datang dalam bentuk mimpi. Mimpi lagu mana? Macam saya kata tadi lah, hak minta tu main buka hak yang tak ada kerja tu. Malam esok pun buka tak ada kerja. Malam lusa 7 malam tak ada kerja tu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu kita pun tak apalah, kali ni aku sunat tobat pun. Mungkin hari tu aku tak tobat apa kan, sembahyang untuk sunat tobat. Kali ni kira lah hari ni. Allahu Akbar. Istighfar lah Allah, baca Yasin malam tu, surah Al-Mulk, surah Sajdah apa macam tu. Ambil yak sembahyang apa tu, harap-harap pergi doktor tu. Tidak mai tak ada kerja tu juga. Allah Taala bagi alamat satu. Yang kedua tuan-tuan, Allah Taala tak bagi dalam bentuk mimpi, tapi Allah Taala bagi hati kita rasa tak sedap. Kita rasa apa? Kita rasa tak sedap. Elok hak doktor tu mai sembang kita. Sembang, bapak cik,
Dia buat kita lebih kurang macam 3 sekupang lah. Dia doktor kan. Tu dia gaji mahal, dia buat 3 sekupang lah. Kita kerja biasa aja, bini kita tak kerja, suri rumah tangga, dia buat lebih kurang. Hak yang engineer tu pun lebih kurang buat 3 sekupang. Hak tak ada kerja tu, Allah dengan tertib dia tu lah. Babak kecil, bapak tu. Mai salam, bapak. Mai pula buat tangan pula tu. Buat tangan bagi pak cik, bapak tu. Lepas tu duduk orang azan. Allah. Pak cik minta maaf nak saya pergi sembahyang kan. Kita tengok muka dia pun, muka memang kaki orang sembahyang. Bukan buat. Hati kita rasa apa? Tenang. Sembang dengan bini kita, mahang rasa kenan lah yang masalah dia tak ada kerja tu. Tu doktor tu engineer tapi rasa kenal lah kat dia tu. Bini kita pun kata, saya pun rasa lagu tu juga. Rasa hak doktor dengan engineer tu dia buat 3 sekupang kat kita. Sudah elak pai menikah ni. Dia buat lebih kurang kita. Tu Allah Taala bagi dalam bentuk apa? Untuk alamat hati sedap ataupun hati tak sedap. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, Allah Taala tak bagi. Allah Taala tak bagi dalam bentuk mimpi, Allah Taala tak bagi dalam bentuk alamat. Tapi Allah Taala buat kerja dia. Allah Taala melakukan dia punya apa? Pekerjaan. Tanya kat bini kita, "Hang dah buat sekolah ada alamat apa dah?" Tak ada, tak ada mimpi pun. Rasa sedap hati pula, tak ada rasa apa pun. Jadi tuan-tuan teruskan kerja kita. Mahal rasa berkenan nak mana? Rasa berkenan nak mana? Kita pun bini kita pun abang ni, kita pun kata saya pun kena tu. Terus kata dia. Terus sampai Allah Taala memperlihatkan dia punya apa? Dia punya alamat. Kalau tak ada alamat terus je lah. Boleh. Jadi makna tuan-tuan, Allah Taala kita buat istikharah, Allah Taala tak akan izinkan benda hak tak baik berlaku kat kita. Sebab kita dah serah dah. Kita serah kat dia dah. Suruh apa? Ya Allah, engkau tolonglah pilih ya Allah. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam buat istikharah ni, dalam kita nak buat istikharah ni, kita jangan tinggal. Tapi ke KL kan. Tapi KL nak pilih apa nak pilih orang tu. Dia rasa macam orang menega kan. Macam orang menega dia nak pergi ke China. Dengar kata nak pergi ke China sendiri ni, kalau harap pergi depa dia bertipu balam tu. Tapi buat istikharah Allah Akbar, elok dah nak pergi. Dah nampak alamat bagi kita terus apa? Rasa tak panas dah. Satu lagi tuan-tuan, Allah Taala bagi alamat bayangan hitam. Bayangan hitam. Kita kata contoh ada orang meminta anak kita. Hak 2 orang doktor tu nampak muka hitam menakutkan. Hak engineer tu muka menakutkan. Hak tak ada kerja tu muka dia cernih putih tenang. Itu alamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala bagi alamat, dan ikutlah alamat daripada Allah Taala. Jangan buat lain daripada tu. Allah Taala bagi alamat dah kata hak yang tak ada kerja ni yang elok jadi menentu kita. Tuan-tuan kita duk pilih apa? Pilih doktor tu. Rupanya lepas kahwin setahun baru tahu selain daripada dia doktor, dia juga mengedar dadak. Patut kaya sangat kan. Gaji dah lebih kurang 7,000 8,000, rupanya dadah pun duk supply. Jadi tuan-tuan, apabila kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan buat dia punya apa? Dia punya kerja. Okey, wallahu a'lam bis-shawab. Tuan-tuan, kena jaga. Apa-apa kita dapat buat istikharah. Baca doa ni. Jadi sebaik-baiknya ialah kita buat istighfar dulu. Kita solat, eloknya kita solat taubat, itu solat hajat, itu solat istikharah. 3 ni kita kemak. Solat taubat, solat istikharah, lepas itu solat hajat. Lepas dah bagi salam, amalan yang saya dah bagi kepada tuan-tuan semua hari-hari itu bila istighfar 1 kali, selawat 1 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1 kali, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim 1 kali. Lepas itu baru apa? Kita doa. Okey, tuan-tuan nak habaq hajat tu tak mana? Last kali tu. Kemudian dia tak bubuh. Ni dia tak bubuh tuan-tuan. Tu saya abang dah kata dia kena ambil matan arak hak asal dia. Kalau kita bergantung pada terjemahan kadang-kadang dia buang, kadang-kadang dia potong, kadang-kadang dia tak bubuh. Ni wa yusammi hajatahu, dia tak bubuh pun, dia tak terjemah pun. Tuan-tuan tulis. Dan disebutkan hajatnya. Dan disebutkan hajat.
Apa maksud dia? Kita baca hai sukan sumardini sampai habis tu, kemudian sebut ajak, ya Allah ya Tuhanku, Engkau mengetahui bahawasanya anak perempuan aku Aisyah ni dipinang oleh 3 orang. Seorang doktor Ma'in, seorang engineer Fuad, seorang jihad tak ada kerja, betul lah orang tu. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau tolong pilihlah mana yang terbaik untuk menjadi suami kepada anak aku ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Boleh. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni jangan tinggal insyaAllah. Ada soalan tak tanya? Apa ni? Dia doa ni selepas solat tak ataupun masa waktu? Dah. Waktu lepas solat. Lepas kita solat baru kita apa? Kita lepas solat bagi salam, kita istighfar 1 kali, bahawa habis semua dah apa tu? La haula la quwwata illa billah 1 kali, baru kita angkat apa? Angkat doa. Doa pun tuan-tuan, ni saya tak abang lah. Dia kira dia pun tak sebut dah. Hak lain tu dia anggap kita expert dah ni. Allahumma inni astakhiruka, pakai dia sebut tu terus ya. Sebenarnya dia kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimin asmatil ahya'i minhum al-abad. Bahawa Allahumma inni, itu dia tak sebut dah, dia anggap kita expert dah. Dia anggap kita sudah apa? Sudah reti. Wallahu a'lam bissawab. Kita buka sikit kita fiqh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 29. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kepentingan menghadap kiblat dan takbiratul ihram. Ternyata menghadap kiblat merupakan syarat sah salat kecuali dalam 2 keadaan, iaitu apabila keadaan tidak aman dan ketika menunaikan solat sunat dalam perjalanan. Dalilnya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kamu dalam keadaan takut bahaya, maka solatlah sambil berjalan ataupun menaiki kenderaan. Mengenai tafsiran ayat ini, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, apabila ada rasa takut yang lebih besar daripada itu, maka mereka boleh menunaikan solat sambil berjalan ataupun berdiri di atas mata kakinya ataupun sambil menaiki kenderaan, sama ada menghadap kiblat ataupun tidak. Hal seperti ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Jadi dia kata apa? Solat fardu kena menghadap kiblat. Yang tak perlu menghadap kiblat cuma solat sunat dan juga solat ketika dalam keadaan takut. Rumah terbakar, lari lekas. Hang tak lari pakai mati. Kita sambil lari, Allah akbar, tobat lahum. Tak ada pasal. Dia lari terjun dikak bukan. Yang tak ada. Ni nak abang kata kalau orang yang jaga solat betul-betul. Rumah terbakar, waktu solat nak habis, dia baru terjaga apa? Jaga tidak. Payahlah nak cari orang yang macam tu. Kalau ada orang buat macam tu, tabik spray kat dia. Nafi' menyatakan, saya tidak berpendapat bahawa Ibnu Umar menyebutkan hal ini kecuali diambil daripada Rasulullah SAW. Adapun kes tidak perlu menghadap ke arah kiblat ketika mendirikan solat sunat dalam perjalanan, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang mengatakan, kana Rasulullah SAW yusabbihu 'ala ar-rahilah qibala ayyi wajhin tawajjah wa yutiru 'alayha ghayra annahu la yusalli 'alayha al-maktubah. Dah baca bagi sampai habis menghadap kiblat. Rasulullah SAW menunaikan solat di atas tunggangannya, menghadap ke arah tunggangannya berjalan, dan baginda juga menunaikan solat witir di atas tunggangannya itu. Baginda tidak menunaikan solat fardu di atasnya. Garis tak tu? Baginda tidak menunaikan solat fardu di atasnya. Solat fardu tak boleh buat atas kenderaan. Jadi tuan-tuan masih orang tak faham lagi. Saya abang sikit pengalaman baru ni. Kami keluar daripada hotel. Hari nak balik. Mai ke Malaysia. Kami keluar sebelum subuh. Dan kita akan sampai di airport.
Akan sampai di airport dah lebih kurang 10 minit, 15 minit lagi nak habis subuh. Ketua rombongan kami dia kata, tak apa Ustaz, kita ambil semayang siap-siap dalam hotel, kita semayang hotel baik. Itu nampak tak faham. Masih belum apa? Masih belum faham. Kata Astagfirullahaladzim. Masih baik dia kata, betul tak Ustaz? Dia tanya macam tu, saya betul faham. Saya faham. Tak boleh tak. Saya kata tak boleh. Tak boleh kan dia kata. Bukan Nabi semayang atas kenderaan kan? Itu salah faham tentang hadis. Nabi solat atas kenderaan, Nabi solat sunat. Bukan solat fardu. Tak boleh solat fardu di atas kenderaan sekiranya tidak menghadap kiblat. Saya pernah pergi Mekah dulu, naik Laut Merah, naik atas kapal laut. Naik kapal laut 2 hari sampai Mekah. Daripada Mesir Laut Merah, kemudian pergi Ghana. Dia akan umum. Dia kata dalam masa 1 jam kita menghadap kiblat. Maksud dia kapal depan tu. Kita menghadap kiblat. Siapa yang nak sembahyang sila sembahyang sekarang. Artinya dalam 1 jam dah nah. Kita pergi sembahyang faham tu. Dia umum. Kita pun Allah, bapak jangan kosong terus ya. Allah Akbar. Tuan-tuan nak kapal terbang ada tak dia bab kiblat tang ni ada tak? Ada. Tempat Air Asia lagi tak sebut tak sebut tuan-tuan. Jadi atas bah dia kata ustaz kita sembahyang subuh dalam bah tak apa, tak ada masalah. Jadi saya kata tu haji, minta maaf tu haji, kita tak boleh solat fardu tak boleh sembahyang atas kenderaan tu haji. Solat fardu wajib kena menghadap kiblat. Oh tu tak. Lagi tu tak apa, saya nak suruh driver ni cepat sikit bagi kita dan sana sampai di airport supaya kita dapat solat sunat. Jadi tuan-tuan perjalanan kompas nak awak tau. Kompas nak awak ni. Kalau kompas pun tak ada, bohong. Saya ingat saya pergi Taj Mahal dulu, pergi India, pergi Rajpur. Pergi di hotel tu tanya what is the direction of qiblat. Dia panggil Muhammad. Dia pasal dia Muslim kan. Tanya qiblat tak mana, dia tahu qiblat depan lah. Kita pun yang isyak confident Allahu Akbar. Dia tak ada this direction dia kata. Apa yang Allah bagi esok dengan ada kompas nah, qiblat belakang. Bohong beradab. Jadi bawa kompas kita sendiri. Bawa sejadah lembut yang kita boleh buah lambat. Bola pukit. Orang aja keluar tablik tahu ah. Jadi kami sembahyang tang mana? Sembahyang tang accelerator kan. Yang tangga turun tu kan daripada atas turun atas sembahyang sebelah tu. Allah Akbar. Tu nak abang kata. Walaupun haji tapi masih belum sudah faham. Tahu terima kasih Ustaz. Berapa banyak dah rombongan saya bawa kami sembahyang atas baik. Oh dia jahanam banyak dah. Jadi tuan-tuan kena faham balik tu. Boleh sembahyang atas kenderaan kalau sekiranya menghadap kiblat satu, ataupun solat tu solat sunat. Solat fardu tak boleh. Solat fardu tuan-tuan dia kena ada 2 syarat. Yang pertama kena ada wuduk. Yang kedua dia hendaklah menghadap kiblat. Itu kena faham balik tuan-tuan. Okey. Lepas tu yang syoknya lagi tuan-tuan. Minta maaf saya sebut noh. Sebut. Dia sembahyang kiblat tak betul. Kiblat kat sini. Dia sembahyang kiblat kat tu. Ni siapa? Ahli rombongan kita. Ni tekih tak ngaji tuan. Dia sembahyang kat tu. Ada dia katalah kiblat kat sini. Kiblat kat sini. Dia sembahyang kat sini. Elok dia sudah bagi sembahyang, kami tak kiblat kat mana dia. Kita tengok orang sembahyang, orang sebelum ni sembahyang kat tu dia tahu. Lepas tu kami pun mabak kiblat, buat kiblat. Dia sebenarnya bukan kiblat kat sini, kat sini. Dia kata tak apa, Tuhan tahu niat kita. Sepatutnya dia kena solat lain. Dia kena solat lain. Saya kata kau kalau macam ni kena solat lain kau. Solat tadi tak sah. Tak apa, dia kata Tuhan tahu niat kita. Kalau tak ngaji jahanam habis. Tak apa kalau tak sembahyang tuan-tuan. Kalau dia tak sembahyang tak apa. Masalah dia sembahyang tapi sembahyang tu tak terpakai. Sembahyang tu tak sah. Lebih kurang kita ambil wuduk, habis semua cantik tak ada masalah. Cuma kaki tak basuh. Kaki tak basuh. Itu pun tak basuh kaki belah kiri belah kanan basuh. Belah kiri satu yang tak basuh. Kita sembahyang Allah Akbar, benar khusyuk, benar cantiknya. Sampai bagi salam. Solat kita itu tidak sah. Kenapa nak kena jaga? Nak ngaji jahanam ibadat. Rasulullah
Kemudian hadis itu saya tak baca, satu baca terjemahan dia. Diriwayatkan juga dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat di atas tunggangannya ke mana saja tunggangannya itu menghadap. Apabila baginda ingin menunaikan solat fardu, ingat elok garis tanggung. Apabila baginda ingin menunaikan solat fardu, baginda turun dari tunggangannya dan menghadap qiblat. Turun kemudian menghadap qiblat. Okey. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari muka surat 503 juzuk 1 mengatakan hadis ini menunjukkan tidak boleh membelakangi qiblat dalam mendirikan solat fardu. Solat fardu tak boleh berdasarkan ijma'. Tetapi seseorang itu diberikan rukhsah bila dia berada dalam ketakutan yang amat sangat. Itu kalau misalnya terbakar kan, itu tak ada lain. Penjelasan Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab berbunyi, okey, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menghadap ke arah ke Kaabah. Lalu Allah menurunkan ayat yang bermaksud muka surat 31, sesungguhnya kami telah melihat wajahmu sering menghadap ke langit, lalu baginda diperintah bersolat menghadap ke arah Kaabah. Al-hadis maksudnya baginda menghadap ke arah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Imam An-Nawawi rahimahullah, RHM tu rahimahullah, di dalam Syarah Al-Muhazzab muka surat 173 menyatakan dari sudut bahasa qiblat bermaksud arah, dan Kaabah itu disebut qiblat kerana orang menaikkan solat menghadap ke arahnya, dan Kaabah pun menghadap ke arah orang yang menunaikan solat. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, abang bagi satu je kita kena faham. Kita solat fardu mesti menghadap Masjidil Haram, mesti menghadap Kaabah. Cuma nak abang bagi kita bukan sebab Kaabah tu, kena faham. Kaabah tu cuma alat penyatuan. Kita kena faham elok. Kena faham elok. Kita semua orang Islam menghadap ke arah qiblat. Maksud dia penyatuan umat Islam. Tapi bukan kita sembah Kaabah tu. Kena faham elok. Mana? Orang yang tak faham, dia kata kami sembah patung, hampa sembah batu lagi besar. Kan patung tu dibuat pada batu. Kan? Contoh kalau pergi habaq orang Hindu apa kuil apa di kampung besar tu. Apa hampa bodoh sembah batu? Dia kata batu kami kecil-kecil, batu hampa lagi besar. Batu hampa lagi besar, lagi tinggi. Hampa sembah batu lagi teruk daripada kami. Jadi tuan-tuan kena faham, Kaabah tu cuma penyatuan. Penyatuan. Saya bagi contoh senang. Katalah Kaabah itu diletupkan. Dia guna satelit, dia letup Kaabah. Oh, hancur. Masjidil Haram pun hancur habis. Dan terpaksa membina selama setahun baru dipulihkan. Artinya setahun kita tak mayang. Ada kan lagu tu? Ada kan lagu tu? Tak, kita tetap mayang walaupun Kaabah dah apa? Kaabah dah hancur, walaupun Masjidil Haram dah hancur. Kerana bukan kita sembah Kaabah itu. Kita sembah siapa? Allah Ta'ala. Kalau kita sembah Kaabah tu tuan-tuan, orang naik kapal terbang dia kena sembahyang menerak. Pasal Kaabah duduk bawah. Betul tak? Orang duduk dalam kapal Islam kena sembahyang terlentang. Pasal Kaabah duduk mana? Duduk atas. Dia duduk bawah lok kan? Dia duduk bawah lok kapal Islam bawah no. Jadi nak sembahyang dia kena macam mana? Kena terlentang. Allah, pasal Kaabah duduk atas. Tak, tapi kita nampak orang sembahyang atas kapal terbang tetap menghadap ke depan walaupun Kaabah duduk bawah. Orang sembahyang dalam kapal Islam tetap menghadap ke depan walaupun Kaabah duduk di atas. Jadi faham, Kaabah itu cuma penyatuan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan daripada tuan-tuan? Kalau yang Jordan tu kan, airline Jordan kan, dia ada di belakang tu 5-6 orang solat kan. Dia ada tree, dia juga kiblat. Ada Jordan Airline. Kiblat tu maknanya depan tree. Jordan Airline. Ada Okey. dia lebih besar ni. Ya. Dia tunjukkan kiblat mana. Mana kalau ini maknanya mana. Okey. Kalau sekiranya kita ambil wuduk, ada wuduk dan awak qiblat kita tahu solat di atas Jordan Airline, artinya dia sah. Tak ada masalah. Okey. Ya. Okey. Soalan tu ialah kenapa tu? Nanti ni kita akan ada ke minggu depan mendirikan solat dalam kapal terbang. Dia akan abang kalau dikit. Dan khilaf mazhab ini kita boleh. Cuma saya nak abang kata kenapa boleh. Okey. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد أجمعين. اللهم ارحمنا معنا هذا الجمع مرحوما وتبرعنا من فضل رسولا. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارحمنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.